datang insya-Allah. Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baru, iaitu tajuk bacaan khas mengikut riwayat Hafs, iaitu Imam Asim. Okey, dia benda-benda ni jarang-jarang kita selalu jumpa dekat dalam Al-Quran, tapi kalau kita silap membaca, lainlah bunyinya. Jadi bila kita dah belajar ni, kita kena praktikkan, kita kena banyak baca selalu insya-Allah. Okey, Syed Arif terus live. Okey, ikut sama-sama dengan Ustaz. Bacaan khas mengikut riwayat Hafs. Bacaan Hafs. Hafs. Imam Asim. Imam Asim. Okey. Kita tengok apa yang ada dekat bacaan khas ni, ya. Kita tengok satu persatu apa yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu ada 5 jenis. 5 jenis bacaan-bacaan yang kita kena pelajari, kita kena tahu, kita kena wajib laksanakan, kita kena wajib baca. Macam tu. Okey. Mungkin ada yang sedar, mungkin ada yang tak sedar, tapi kita tengok satu persatu. Okey, ikut sama-sama dengan Ustaz jenis-jenis bacaan. Jenis bacaan. Saktah. Imalah. Ishmam. Rum. Tashil. Naqal. Jenis-jenis bacaan ini ada 5, iaitu yang pertama saktah, yang kedua imalah, yang ketiga ishmam ataupun rum, yang keempat tashil, dan yang kelima naqal. Ya, naqal. Okey, kita tengok apa dia jenis bacaan yang pertama, apa dia? Saktah. Saktah. Yang kedua apa dia? Imalah. Yang ketiga Ishmam. Okay. Yang keempat Tashil. Yang kelima apa dia? Naqal. Naqal. Okey. Kita tengok satu persatu apa dia semua benda jenis-jenis bacaan ini. Okey. Ni sedikit pengenalan ringkas untuk riwayat Hafs, nanti boleh baca sendiri, ya. Ini dia punya riwayat hidup dia lah, ya. Macam mana dia punya sanad dia, ya, daripada Imam Abu Hafs, daripada Asim, daripada Abi Abdurrahman, daripada Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan sampailah kepada Rasulullah SAW. Ini dia punya tangga dia. Daripada guru kepada guru kepada guru kepada guru. So sampailah ke kita. Boleh baca sendiri, tak berapa masuk dalam periksa sangat. So kita tengok yang bahagian saktah dahulu. Okey, ikut sama dengan Ustaz. Saktah. Dari segi bahasa, berdiam. Dari segi istilah, menghentikan bacaan sekejap, tanpa bernafas dengan kadar, dua harakat, dan menyambung bacaan semula dengan nafas yang sama. Okey. Sini saktah ni iaitu dari segi bahasa dia iaitu berdiam lah. Kita kena diam. Tapi dari segi istilah, untuk kalau kita nak membaca dia punya pengertian dia
kita kena berhenti baca sekejap, tanpa bernafas, tanpa bernafas. Kita tak bernafas dalam masa 2 harakat. Dalam masa 2 harakat, sambung balik dengan nafas yang sama. Macam pening, kita tengok kat sini ada contoh dia. Okey. Terdapat ni antara kaedah mengenal saktah. Ada tanya saya? Ya Amnah, awak tanya saya ke? Ke Fakri? Awak tanya saya ke? Tak ada. Okey. Kaedah untuk mengenal saktah ini, dia tengok dalam yang point dia yang Ustaz bagi di sini. Dalam rasam Osmani terdapat huruf sin. Huruf sin kecil di atas huruf terakhir pada ayat tertentu. Tujuan bacaan saktah adalah untuk mengasingkan antara dua patah perkataan supaya tidak menimbulkan kesamaran dalam pengertian ayat tersebut. Ingat, saktah ni ada 4 je dalam Al-Quran. Ada 4 je, sebab tu kita jarang-jarang jumpa. Tetapi kita biasa jumpa dekat surah Yasin. Mungkin surah Al-Kahfi mungkin korang terlepas, surah Al-Mutaffifin korang terlepas, surah Al-Qiyamah pun mungkin korang terlepas. Kat surah Yasin mesti korang biasa jumpa. Ada tanda huruf sin dekat ayat 52. Tak apa, kita tengok nanti. Okey. Ini adalah contoh saktah. Nampak tak huruf sin dekat ayat yang pertama ini? Nampak. Okey, nampak? Nampak ni? Okey. Macam mana cara nak baca saktah ini? Macam mana cara nak baca? Okey, Ustaz mulakan dengan ni, walam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhira ba'san syadida. Nampak kat situ Ustaz tak menambahkan nafas baru. Ustaz tak tambah nafas baru, tapi dengan menggunakan nafas yang sama tapi Ustaz berhenti. Contoh sekali lagi Ustaz baca dengan Ustaz punya nafas. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhira ba'san syadida. Berbeza dengan Ustaz baca. Ustaz baca sekali lagi. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhira ba'san syadida. Ada nampak perbezaan ataupun tidak? Ada beza tak Ustaz baca tadi? Ke sama? Sama ke lain-lain? Lain Ustaz baca? Korang rasa Ustaz baca sama ke lain? Tak nampak? Okey. Tak nampak, kita tengok ayat yang kedua, surah Yasin. Okey, cuba buka surah Yasin ayat yang ke-52. Kalau mana yang dah ada, mana yang dah buka. Surah Yasin, macam ada yang dekat Ustaz ni, Ustaz dah terpampang kat sini. Ya. Qalu ya wailana, ini korang biasa selalu baca. Qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Okey, itu kalau untuk saktah dia kena berhenti, jangan hembuskan nafas. Jangan hembuskan nafas tu. Contoh macam kalau hembuskan nafas mim marqadina hadza ma, tu. Itu bukan saktah. Kalau saktah, kita kena berhenti. Kita kena berdiam tapi jangan hembuskan nafas. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nampak kat situ? Itu dia punya saktah. Dekat surah Al-Kahfi pun ada satu ayat. Okey, sebab tu saya cakap dalam Al-Quran saktah ini hanya ada 4 saja. Sebab tu dia jarang-jarang kita jumpa. Selalu kita jumpa, mungkin kalau kita kerap kita baca Yasin, kita akan selalu jumpa. Di dalam surah Al-Mutaffifin. Kita tengok dalam surah Al-Mutaffifin. Okey. Nampak huruf sin dekat atas tu? Huruf sin. Macam mana cara nak bacanya? Kalla bal rana ala qulubihim. Dia tak boleh baca kalla bal ra. Nampak Ustaz? Ustaz tak ada. Nak ambil nafas baru tak ada. Kalla bal rana ala qulubihim. Macam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, nampak kat situ ada huruf sin. Contohnya wa qila man raqa.
Wa qila man raq. Okey, seorang baca, saya nak minta seorang baca untuk surah Al-Qiyamah ni. Siapa boleh nak baca seorang? Fakri baca. Ha? Fakri baca. Yang Ustaz share ni. Yes, yang ni, ayat ni. Yang Ustaz tunjuk ni. Ayat yang ke-27 ni sahaja. Cuba baca. Wa qila man raqi. Rokib. Raq. Wa qila man raq. Okey. Nak berhenti apa ni, diam tu kena 2 harakat. Awak tak 2 harakat. Cuba sekali lagi Fakri. Cuba. Wa qila man raq. Janganlah macam terhempas je, kasih gayanya tu. Wa qila man raq. Macam tu. Cuba Fakri sekali lagi. Wa qila man raq. Baru betul. Ini macam terhempas. Samput pula kat situ. Okey. Wa qila man raq. Dia berhenti 2 rakaat tapi tak boleh hembuskan nafas. Nak hembuskan nafas lepas habis. Kat situ. Sama juga macam kallabal ini. Ni kallabal. Kallabal rana ala qulubihim. Okey, itu adalah bacaan saktah. Dan dia hanya ada 4 sahaja di dalam Al-Quran. Okey, Ustaz cuma ingatkan saktah ada berapa dalam Al-Quran? 4. Ada berapa saktah dalam Al-Quran? 4. Ada 4. Okey, good. Okey, next kita tengok imalah. Ikut zaman dengan Ustaz, imalah. Imalah. Sesuatu bunyi bacaan yang wajib dicondongkan bunyi fathah lebih hampir kepada kasrah. Okey, imalah ini seingat Ustaz ada satu sahaja di dalam Al-Quran. Okey, kita tengok sekejap lagi macam mana nak bunyikan dia. Dia kata wajib condongkan bunyi fathah. Bunyi fathah tu, fathah apa baris apa? Fathah baris apa? Atas. Fathah tu baris apa? Baris atas. Baris atas. Good. Fathah adalah baris atas. Okey. Okey. Cara untuk mengenal imalah ini adalah mengenal dalam Al-Quran Rasul Asmani, iaitu terdapat simbol 4 segi memanjang di bawah huruf yang dibaca dengan imalah. Bagi riwayat Hafs ini terdapat satu sahaja dalam Al-Quran. Okey, mana ada Al-Quran tu boleh buka surah Hud ayat yang ke-41. Ya, surah Hud. Nak tengok secara real betul ke ada dalam Al-Quran. Tengok surah Hud, muka surah apa surah Hud? Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Okey, surah Hud, buka surah Hud, surah Hud. Okey. Mana yang nak jumpa surah Hud? Ada tak tanda apa, tanda diamond ni, tanda apa nama ni? Permata ni. Ada. Okey. Ada. Okey. Kalau siapa yang tahu cuba baca ayat tu. Macam mana? Siapa yang tahu boleh volunteer, siapa seorang? Saya. Okey, Fakri, cuba Fakri. Kita mula dengan bismillah. Bismillah. Bukan saya. Oh, bukan awak pula. Amsyar Ustaz. Zarif ya? Amsyar. Okey Zarif, cuba baca Zarif. Yang mana Majri? Tu, bismillah tu. Kita mula dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekali lagi Zarif. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, good. Okey, itu adalah cara baca untuk imalah. Hanya ada satu sahaja di dalam Al-Quran. Okey. Boleh ikut sama-sama dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Okey, ikut sesama dengan Ustaz. Majreha. Okey, itu sebab itulah dia kata
fathah yang dicondongkan. Maksud fathah yang dicondongkan, baris atas tu dicondongkan jadi huruf I lah. Baris atas kan kita sebut A. Tapi bila dicondongkan dia jadi huruf I. Jadi A. Majreha. Sebab tu nampak tak huruf R kat situ, ada baris tak kat situ? Ada baris tak huruf R tu? Huruf R, huruf R tu? Tak ada. Itu dia punya bacaan ni ialah majreha. Ikut sama Ustaz. Majreha. Okey. Imalah ini ada satu sahaja di dalam Al-Quran. Ada hanya satu sahaja di dalam Al-Quran. Jadi ingatlah sampai bila-bila. Sebab apa kita susah nak jumpa. Jarang-jarang jumpa. Okey. Okey, seterusnya iaitu ishmam. Okey. Bacaan ishmam. Okey, boleh ni tak apa ni Ustaz baca je. Ishmam ialah suatu bunyi bacaan yang dicondongkan. Okey, suatu bunyi yang dicondongkan bunyi dengan dua bibir mulut isyarat kepada bunyi dhammah yang diidghamkan di samping dengung yang tegas sebelum menyebut nun yang kedua. Okey, macam mana cara nak baca? Dia kata wajib muncungkan dua bibir. Macam mana nak muncungkan dua bibir? Cuba tunjuk sikit macam mana nak muncungkan dua bibir. Okey, macam orang nak cium tu lah. Macam tu, macam tu. Okey. Dan isyarat kepada bunyi dhammah yang diidghamkan di samping dengan tegas. Macam mana kita nak muncungkan lepas tegas. Okey. Kita tengok macam mana dia punya cara baca dia. Okey. Cara mengenal dia hanya terdapat satu juga dalam Al-Quran, hanya ada satu saja dalam Al-Quran. Boleh buka surah Yusuf ayat yang ke-11. Mana yang dah boleh buka surah Yusuf, tengok secara real di dalam Al-Quran, inilah tandanya. Tandanya dalam Al-Quran, ini adalah bacaan ishmam. Okey, kalau siapa yang tahu boleh cuba baca untuk bacaan yang bertanda merah ni. Bertanda merah ni. Siapa boleh tolong bacakan? Kalau siapa yang tahulah. Ada volunteer ya Amna? Okey, cuba Amna. Dah. Amna, krik-krik. Ya. Okey, cuba baca Amna macam mana kita nak cara baca ishmam ni? Ayat yang bertanda merah tu. Macam mana Amna? Dapat? Cuba baca. Tak dapat? Okey, sekali lagi. La ta'manna. Okey, terima kasih Amna. Okey, seperti mana yang Amna baca tadi, la ta'manna itu bukan ishmam. Ya, itu bukan ishmam. Macam Ustaz cakap tadi, ishmam tadi dia kena muncungkan bibir. Macam mana kita nak muncungkan bibir bila kita nak baca ini? Iaitu tengok muka Ustaz betul-betul, ya. La ta'maunna. La ta'maunna. Dia cara baca dia macam la ta'manuna. Kita sebut nu macam mana? Kan? Tanda dia kita kena bibir kita kena muncung kan. Inilah dia punya cara baca dia. La ta'maunna. Okey, boleh ikut sama-sama dengan Ustaz? Buka mic, cuba ikut sama dengan Ustaz. La ta'maunna. La ta'maunna. No, semua nak bercium gitu. Okey, la ta'maunna. La ta'maunna. Okey, ini di dalam surah Yusuf hanya satu saja di dalam Al-Quran. Kena ingat sampai bila-bila. Bila jumpa je ada tanda diamond, ada tanda apa permata ni dekat situ. Ada tanda dekat apa? Ayat tu, kalau dekat tadi tanda majreha tadi, tanda diamond tu kat mana? Bawah. Tanda kat bawah. So kalau bawah dia jadi majreha.
Kalau dia dekat atas, dia jadi macam mana? Macam mana bacanya? Semua baca. Cuba baca macam mana baca tadi? Ikut sesama dengan Ustaz. La ta'maunna. La ta'maunna. La ta'maunna. Okey, baik. Okey, Iman Hanina cantik tu dia punya sebutannya itu betul. La ta'maunna. Itu adalah bacaan ishmam. Ini biasa orang ramai yang tak tahu. Korang kira beruntung sebab dapat belajar. Okey. Kalau orang tanya ini bacaan macam mana? Korang dah tahu dah macam mana nak baca kan. Ini adalah ishmam la ta'maunna. Nampak guys tu. Korang lebih expert. Okey. Seterusnya iaitu tashil. Okey. Tashil saya baca saja. Dari segi bahasa iaitu senang ataupun mudah. Senang je. Tashil ni senang, ya. Dari segi istilah pula, sesuatu bunyi bacaan yang wajib diringankan sebutan hamzah yang kedua di antara huruf hamzah dan alif. Macam pening, tak tahu sangat, kita tengok dia punya ayat dia. Okey. Ayat dia, kita tengok dekat surah Fussilat. Ni yang ada dalam Al-Quran tu. Buka surah Fussilat. Ayat yang ke-44. Tengok sendiri, dia punya tanda dia berbeza. Ada tanda hitam. Ada tanda hitam dekat tanda yang ni. Jamiyun ni. Sama juga tashil ni ada satu saja di dalam Al-Quran. Ada satu saja di dalam Al-Quran. Dia berbeza, nampak kalau macam yang lain-lain apa ni? Ada tanda ni, ini ada tanda bulat, ada tanda bulat dekat tengah dia. Tapi kat sini dia tanda hitam betul. Ya. Dia tanda hitam betul. Dia memang hitam. Hanya satu saja di dalam Al-Quran. Cara nak baca tashil, ya. Cara nak baca tashil ni, okey. Siapa nak cuba? Siapa kalau tahu ke tak tahu ke tapi dia nak cuba juga. Okey, siapa nak cuba? Seorang. Volunteer? Tak, Ustaz tak kisah salah ke betul ke sebab kita tengah belajar. Okey, siapa nak try? Saya. Okey Wafi, cuba Wafi. Macam mana nak baca ni kalau tahu? Jamiyun wa arabi. Baca yang merah tu je. Jamiyun. Macam mana? Jamiyun. Ya, betul. Macam tu kau baca. Okey, terima kasih Wafi. Okey. Cara baca Wafi itu adalah bacaan biasa. Bukan tashil, ya. Cara baca tashil dia kena lembutkan sikit. Kena gelik, kena irama mulut tu dia kena goyang sikit, ya. Macam mana cara baca untuk tashil ini? Dengar betul-betul. Jamiyun. Jamiyun. Mulut Ustaz ni, bibir Ustaz ni, dagu Ustaz ni dia macam dia condongkan sikit. Ya. Dia macam korang nak meneran, bukan macam korang nak berak tu ni, kan? Jamiyun. Itulah dia punya cara bacaan tashil. Boleh cuba sama-sama dengan Ustaz? Okey, buka mic semua, cuba try sama-sama. Okey, sama Ustaz. Jamiyun. Jamiyun. Okey. Aduh, sekali lagi. Dia kena lembutkan, ya. Lembutkan hamzah dengan ain tu, hamzah lembut, ain tu keraskan. Tapi tengah-tengah tu dia tidak lembut. Jamiyun. Jamiyun. Apa ni, saya nak seorang siapa ya? Cuba semua senyap. Zarif, cuba baca Zarif.
Zarid cuba baca. Oh hilang dah. Krik. Tak ada. Siapa? Terus keluar. Zarid cuba baca Zarid. Ustaz nak dengar. Jamiyun. Okey. Cantiklah tu. Dah okey dah tu. Alia Batrisha cuba Ustaz nak dengar try. Jamiyun. Okey. Okeylah tu. Seorang lagi. Siapa nak? Wafi dah tadi. Cuba Wafi try. Jamil. Wait. Jangan keras sangat, Kau nak meneran apa tu? Cuba lembutkan sikit. Jamil. Okey, bolehlah sikit-sikit. Okey, itu adalah cara baca untuk tashil. Hanya ada satu sahaja di dalam Al-Quran. Ingatlah benda ni sampai bila-bila. Kalau ada orang tanya, dia macam tanda, ini tanda apa ni kan? Ini adalah tanda tashil. Satu sahaja di dalam Al-Quran. Okey. Seterusnya iaitu yang terakhir iaitu naqal. Naqal dari segi bahasa iaitu pindah. Kita kena pindah, tapi dari segi istilah dia memindahkan baris hamzah kepada lam yang sukun. Ini pun sama juga. Bukan nakal, naqal, memindahkan baris hamzah kepada lam yang sukun. Ini pun ramai orang tak perasan sebab dia nampak macam biasa saja. Okey, dia punya cara, okey, kita tengok dia cara mengenal dia. Huruf lam dan lam itu daripada alif dan lam qamari yang selepasnya terdapat hamzah qat'ah. Kalau kita baca dia punya definisi dia punya pengertian dia memang agak kurang faham masa mula-mula, tapi bila tengok dia punya ayat dia, insya-Allah kita akan boleh faham. Hanya ada satu saja dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, kalau boleh buka surah Al-Hujurat dan tengok dia punya real ayat yang sebenar di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, boleh buka ayat yang ke-11. Tengok ni dia punya tanda merah Ustaz, yang Ustaz punya ni tanda merah ni. Okey, seorang siapa nak tolong baca? Seorang siapa nak baca? Volunteer. Kalau tak ada saya panggil. Saya panggil Afiq Lufi. Afiq Lufi, you are there in the house? Hello? Siapa di sana? Afiq? Ada? Tak ada? Dia dah ke tangan. Okey Amna, okey. Jangan marah. Okey Amna, cuba baca Amna. Bi'salismi. Sekali lagi Amna. Bi'salismu. Bi'sal ismu. Okey, terima kasih. Okey, lain ada nak try? Ada yang nak try? Tak ada? Afiq, you are there? Tak ada lagi. Afif Daniel, you are there? Afif Daniel? Tak ada. Okey. Cuba baca yang tanda merah yang Ustaz highlight ni. Cuba baca. Bi'sal ismu. Okey, terima kasih. Okey. Last seorang. Siapa volunteer? Okey, tak ada? Okey. Apa yang macam tadi Amna baca, Afif baca tadi tu adalah bacaan yang biasa. Bukannya naqal. Dia tak nakal. Dia tak nakal. Tapi macam Ustaz cakap tadi, naqal itu pindah. Pindahkan huruf alif tu jadi lam. Pindahkan huruf alif tu jadi lam. Ingat di dalam ni ada Al-Quran ni satu saja tempat dalam Al-Quran. So memang susah kita nak jumpa, memang kadang tu kita tak perasan. Tapi kalau kita kerap baca, insya-Allah kita akan ingat. Okey. Pindahkan huruf alif tu kepada huruf lam. Amna, cuba baca boleh Amna? Tadi awak baca ada alif, tapi cuba alif tu tetap pada lam. Macam mana bunyi ni? Bi'salismu. Yes, okey. Itulah dia cara bacaan dia. Bi'salismu. Okey, ikut sesama dengan Ustaz. Bi'salismu. Bi'salismu. Okey, beza tak bi'sal ismu dan bi'salismu? Beza tak? Beza. Apa yang beza? Apa yang ditukarkan?
huruf alif dengan huruf lam. Ya, tukarkan huruf alif tu kepada huruf lam. Asal korang baca bi'sal ismu. Salah. Kalau nak bacaan naqal, kalau bi'sal ismu itu adalah bacaan biasa, tapi kita naqalkan dia, bacaan naqal yang sebenarnya, cara bacaannya adalah macam mana? Kelas sama-sama baca. Bi'salismu. Bi'salismu. Okey, bersama dengan Ustaz. Bi'salismu. Bisalismu. Bisalismu. Okey, terima kasih. Okey, Sama-sama. itu adalah cara bacaan nakal dia nakal sikit dia nakal macam itulah dia tanda bacaan yang di dalam Al-Quran. Hanya ada satu saja di dalam Al-Quran. Macam Saktah tadi, okay, kita recall balik. Saktah tadi ada 4 sahaja di dalam Al-Quran. Ada tanda huruf sin di atasnya. Ya. Contoh yang lain, selain daripada Saktah, apa lagi kita belajar? Imalah. Imalah ada tanda apa? Ada tanda diamond di bawah. Contohnya majreha. Ya, satu saja di dalam Al-Quran. Contoh lain, ismam. Bacaan ismam. Bacaan ismam, kita kena puncungkan bibir. Satu sahaja di dalam Al-Quran. Contoh ayat dia apa tadi? Tak manna, tak mauna. Tak mauna. Allah belajar. Tak mauna. Ni dia. Tak mauna. Okey, itu adalah ismam. Kalau tashil pula, macam mana bacaan tashil tadi? Yang ini macam mana bacaannya? Allah. Ya, kita rasa. Jamiyun. Satu saja di dalam Al-Quran, satu saja. Okey, dan yang terakhir naqal, kita pindahkan huruf alif tu kepada huruf lam. Iaitu macam mana cara bacanya? Bisalismu. Okey, good. Bisalismu. Okey, itu adalah semua pun satu saja di dalam Al-Quran. Hanya Saktah sahaja yang 4 tempat di dalam Al-Quran. Jadi ni memang agak sukar sikit nak ingat, kita susah sikit nak ingat, tapi kalau kita biasa baca, bila korang dah besar nanti, kalau dah biasa baca, insyaAllah korang akan ingat. Okay? Macam Ustaz memang dah biasa baca, jadi mudahlah kita nak ingat. Kalau mudah-mudahan kita sentiasa ingat, sentiasa kita baca, supaya kita tidak hilang kita punya ilmu kita. So ini sebab apa? Tak ramai orang tahu. Korang kira beruntung, 35 orang ni beruntung belajar hari ni tahu macam mana kita nak membaca bacaan-bacaan ini. Okey, dalam Al-Quran. Okey, itu saja untuk hari ini. Sikit saja. And then ada macam biasa Ustaz letak di dalam Google Classroom apa nama quiz untuk quizzes untuk apa nama tu? Untuk tajuk kita pada hari ini boleh buat, sebab hari ni minta maaf Ustaz hari ni ada Ustaz dah kena bertugas imam. So Ustaz minta korang buat lah ya. So tak dapat Ustaz nak buat live hari ni, Ustaz kena offkan dengan secepat mungkin sebab Ustaz nak kena bertugas imam untuk asar je lagi. Jadi rasa sampai sini saja. Nanti balik tengok dalam Google Classroom, buat quizzes yang macam apa yang Ustaz ni Amna dengar si Amna dia bagi link ni. Macam mana link ni boleh jadi panjang? Memang link ni memang panjang ke? Ada kopi dia. Kopi yang panjang tu. Okey, ini dia punya link dia. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ada sebelum tu ada soalan? Ustaz nak kod classroom. Kod ke Ustaz dah bagi ke? Pangan. Soalan. Ini. Okey, ini saya. Okey. Ini dia kod dia.
Ingat balik mana kita faham dia mungkin terlepas pandang ke apa ke. Nanti masuk dalam tu. Dia ada Ustaz dalam soalan. tu banyak dah tugasan-tugasan, ada nota-nota tajwid, fiqh, tauhid. Semua ada dah. Latihan pun semua Ustaz dah letaklah dalam tu. Senang. Jadi kalau nak buat berulang-ulang kali pun tak ada masalah. Okey. Soalan last, macam mana korang boleh masuk guna MOE? Jebon betul. Masuk je lah. Aduh. Nanti Sarah, Alia minta tolong ajarkan nanti untuk ni Amnah minta tolong. Kesian dia, kesepian. Okey. Senang cerita ada orang pakai jutsu. Jangan kau ni aku tombok kau kan. Okey. Soalan lain. Pat. Soalan tugas ni. Saya ada soalan. Apa dia? Bila sekolah nak buka? Sekolah nak buka. banyak kali. InsyaAllah bulan 8. Mudah-mudahan. Bulan 8 insyaAllah. Mudah-mudahan. Kita ni BPR selama 25 hari. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana support dan mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada hari ini sangat-sangat bermanfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. 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 Terima kasih. Baik tak dia. Bye. Bye. Bye.